Maka surah Al-Kahfi menjawab dan mematahkan keempat-empat kekuasaan Dajjal ini dengan 4 cerita. Iaitu kalau lebih tepatnya bukan 4 cerita, 3+1 cerita. Ustaz, 3+1 bukan 4 ke Ustaz? Kenapa Ustaz tak habaq 4 saja? Tuan-tuan, beza. Nanti tuan-tuan tak akan tahu beza dia. Memanglah 3+1 4, tapi saya tak habaq 4 cerita. Saya habaq 3+1, 3 tambah 1 punya cerita. Pasal apa saya sebut 3+1 tak sebut terus 4? Sebab 3 tu pattern cerita dia sama. 1 pattern cerita dia berbeza. So kena bezakan pattern-pattern cerita ni. Walaupun Allah jawab melalui 4 cerita ni, tapi pattern tu pun kena sedikit bezakan. Apakah pattern yang sama? Ada 3 cerita. Pertama, fitnah kepercayaan akidah tadi dijawab melalui cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi punya cerita ni tuan-tuan, kalau kita faham, 7 lelaki yang lari daripada kerajaan yang tidak membenarkan rakyat dia mentauhidkan Allah, berlindung kat dalam gua, minta doa pada Allah rahmat, ditidakkan 309 tahun. Kemudian jaga-jaga tak sedar, kita tidur sehari ke setengah hari ni? Menunjukkan mereka tidur pun tak sedar lamanya, rupanya 309 tahun tuan-tuan. Pasal apa mereka rasa tak lama? Sebab cerita Israiliyat yang kita kadang-kadang pernah tertengok kat TV, mereka bangun tidur, kuku panjang, rambut beruban, kan, muka berkedut. Itu Israiliyat punya cerita, Bani Israel Yahudi punya cerita. Tapi Quran sendiri membayangkan mereka tak rasa pun, tak ada tanda-tanda yang mereka ni tua, kuku jadi panjang, kulit jadi berkedut. Itu sebab bila mereka berdialog, disebut apa? Yaum au ba'da yaum, sehari ataupun sebahagian hari, setengah hari kot. Maka ketika itu cerita ini tuan-tuan menjawab rupanya fitnah kepercayaan. Itu saya sebut secara rangka dulu, tak pergi dalam lagi, supaya tuan-tuan boleh faham. Nanti kita ambil salah satu di antara 4 cerita ni, ambil satu untuk sedikit dalamkan. Wallahu a'lam. Kemudian cerita kedua adalah cerita fitnah kedua, fitnah harta. Pattern yang sama juga menjawab, iaitu fitnah dijawab melalui fitnah harta ini pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun ini adalah seorang yang kufur kepada Allah, tapi kaya. Ada 2 kebun. Tanaman utama adalah anggur, tanaman pagak dan keliling adalah kurma. Selang di antara 2 kebun dia yang pattern dia macam tu, ada sungai yang mengalir. Masya Allah, hebat. Maka ketika itu tuan-tuan, Allah ceritakan orang yang kufur ini ada harta banyak dengan sahabat dia tapi beriman. Sahabat dia tolong nasihat dia, kalau hang jadi ada harta, jangan rasa gedegak sangat. Hang kena bersyukur, ini nikmat Allah. Allah yang bagi tenaga, Allah yang bagi kesihatan sampai hang boleh usahakan harta yang banyak. Patutnya hang bila masuk kebun nampak harta tak putus, 7 keturunan harta makan tak habis, sebut Masya Allah, la quwata illa billah, ini semua kehendak Allah. Tiada kekuatan, nyawa, ilmu, sihat melainkan Allah yang bagi. Hang patut cakap lagu tu. Tapi dia tak percaya tuan-tuan, akhirnya dia lingkupkan oleh Allah. Harta dia 7 keturunan makan tak habis tu lenyap secara tiba-tiba. Quran tak sebut secara detail, adakah kena kebakaran ke, bah ke, banjir ke, tapi musnah sekelip mata, baru dia insaf. Cerita tu menjawab fitnah harta. Cerita yang ketiga, saya langkah tu dia tak masuk cerita Nabi Musa dan Khidir. Cerita tentang fitnah apa tadi, kerajaan, dijawab oleh Allah melalui cerita Ya'juj dan Ma'juj dan Zulkarnain. Kita tahu Ya'juj dan Ma'juj membojok lalu melintang sabu. Dia jumpa segala makhluk, dirogol, dibunuh, dibakar, musnah tuan-tuan. Makhluk kaum yang ganas, walaupun manusia tapi ganas, pegang apa semua rosak. Maka ketika itu berjumpa dengan Zulkarnain.
Maka ketika itu Zulkarnain kita dah tahu dia menguasai timur dan barat. Ibaratnya sekarang negara Arab, negara Eropah, semua bawah kerajaan Zulkarnain. Dia turun padang, lihat masalah rakyat, dan akhirnya berjumpa Ya'juj dan Ma'juj ni. Orang minta komplain, buat tembok supaya Ya'juj dan Ma'juj ni tak kacau orang kampung. Dia buat tembok, tembok tu sangat kukuh, sehinggalah sampai waktu dan tikanya dia akan musnah dan pecah. So cerita Zulkarnain versus Ya'juj dan Ma'juj ini dalam buat tembok ni menjawab bagaimana nak mengalahkan fitnah Dajjal yang berupa apa? Kerajaan, kekuasaan. Jadi tiga ni ceritanya sama, iaitu hak lawan batil. Hak lawan batil mana? Cuba tengok. Cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 7 orang tu hak. Betul? Batilnya siapa? Kerajaan yang nak hapuskan dia. Okey. Pemilik 2 kebun. Mana yang hak? Kawan kepada pemilik 2 kebun ni. Dia tolong nasihat. Yang batil, yang ada 2 kebun tu mangkang. Yang ketiga, yang mana batil? Ya'juj dan Ma'juj. Yang mana hak? Zulkarnain. Nampak pattern sama? Betul? Itu sebab saya kata 3. Mana plus 1 dia? Plus 1 dia adalah cerita yang berbaki tadi. Fitnah ilmu dijawab melalui cerita Nabi Musa dan Khidir alaihimassalam. Kita tahu Nabi Musa dia rasa dia tinggi ilmu sebab Bani Israel sedang bertalaki kitab Taurat. Ada tak orang yang paling alim daripada engkau? Nabi Musa kata tak ada. Tuan-tuan, hadis ni sahih Bukhari. Walaupun Nabi cakap macam tu, hadis tu sahih, kita kena tafsir dan takwilkan balik. Sebab kita ada satu formula ahli sunnah wal jamaah, seluruh Nabi dan Rasul adalah maksum. Kalau ada bunyi macam riak, tak betul, kita kena takwilkan balik supaya jadi betul. Pasal apa tuan-tuan tak layak takabur ni bagi Nabi Musa? Pasal apa Nabi Musa kata lagu tu? Logik dia kata lagu tu. Sebab dia sedang mengajak kitab Taurat. Dia mengajak kitab Taurat ni firman daripada Allah. Jadi Bani Israel tanya, ada tak orang lebih alim daripada engkau? Nabi Musa masukkan tak ada tu. Tak ada tu sebab apa yang aku ajarkan tadi Allah dah habaq. Tak ada yang lebih alim daripada apa yang Allah kata. Aku telah sampaikan. Tak ada. Itu maksud dia. Pun begitu Allah nak ajak Nabi Musa untuk berguru dengan seseorang yang lain, yang diberikan tandanya kat mana nak jumpa, iaitu Nabi Khidir alaihissalam. So cerita Nabi Musa dengan Khidir yang tiba-tiba mereka berdua ni musafir, tuan-tuan, baginda berdua ni musafir, yang pecahkan tongkang ataupun kapal, kemudian bunuh budak kecil, kemudian bina rumah anak yatim tanpa mengambil upah. Tu kan ujian-ujian yang Nabi Khidir tak bagi tanya. Tu cerita dia. Menjawab sebenarnya fitnah ilmu yang dibawa oleh Dajjal. Dia kena faham ilmu yang dibawa oleh Musa dan Khidir. Cuma Musa dan Khidir bukan pertembungan hak dengan batil. Siapa berani kata Nabi Khidir batil? Assalamualaikum. Siapa berani kata Nabi Musa batil? Seluruh Nabi dan Rasul maksum. Nabi Musa pun betul, walaupun mata kasar nampak macam Nabi Musa salah dalam 3 ujian yang berlaku tu, bermusafiran tu. Tapi tak, kedua-duanya betul. Nak cerita tu panjang pula tuan-tuan. Tapi kesimpulannya Nabi Musa dengan Khidir bukan hak lawan batil. Dia adalah prinsip ilmu yang lengkap untuk melawan fitnah Dajjal dari sudut ilmu. So 3 tambah 1, 3 plus 1, 4. 3 pattern hak lawan batil, 1 pattern bukan hak lawan batil. Sebab Nabi Musa dengan Khidir bukan berlawan, dia lengkap, melengkapi lawan. Maka ada 4 fitnah datang dengan 4 cerita, maka lengkaplah untuk melawan Dajjal itu sendiri. Habis tuan-tuan cerita. Itu tafsir haikali, struktur macam mana gambaran
boleh melawan Dajjal. Kita masuk sikit je tuan-tuan daripada 4 cerita tu. Petiklah satu. Takut kempunan tuan-tuan, nak petik semua tak sempat masa pula. Iaitu cerita yang pertama, sehingga dinamakan surah yang kita bahaskan tadi adalah surah Al-Kahfi. Kita pun nak petik sikit cerita Ashabul Kahfi. Baik, sebelum tu mai secawan. Minta maaf tuan-tuan, makmum tak boleh minum dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jam? Ada jam dah. Jam aku pun dah mati. Oh, sikit lagi. Dalam 10 minit. Boleh ke tuan-tuan? Dihabakkan tuan-tuan malam ni habis kuliah pukul 12. Tuan-tuan boleh tunggu? Tunggu-tunggulah, aku nak balik. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 cerita tadi, 3 plus 1, 3 tambah 1 cerita tadi, dalam masa yang sama, walaupun pattern dia tadi tuan-tuan dah tahu beza, ada 3 tu apa, 1 tu apa, dia juga Allah letakkan struktur dia tu sama, iaitu mengikut Syed Qutb dalam tafsir dia Fi Zilalil Quran. Seluruh surah Al-Kahfi membetulkan 3 sistem nilai bagi manusia, 3 lapisan bagi manusia. Okey, sebab saya kena terangkan 3 ni baru tuan-tuan faham. Rupanya manusia ni tuan-tuan, yang tuan-tuan nampak perkataan dia, perbuatan dia, percakapan dia, tindakan dia, semua tu sebenarnya baru 15%. Tetapi ramai orang terpedaya dengan 15%. Baki daripada 15% berapa tuan-tuan? 85%. Patutnya orang tengok dan kaji 85% tu. Tapi disebabkan benda tak nampak, orang lupa 85%. Dia hanya bicara 15%. Masalah. Manusia macam tu, yang nampak 15, yang tak nampak kat dalam 85. Saya boleh analogikan macam tuan-tuan tengok cerita Titanic. Kapal Titanic kan dia langgak tuan-tuan, bongkah air. Bongkah air tu tuan-tuan, yang kapal Titanic nampak dekat permukaan laut timbul tu nampak macam kecil ya tuan-tuan. Iceberg tu 15%. Tapi dia punya sambungan kat bawah dasar laut tu, dalam laut yang tak nampak 85. Jadi kapal Titanic ni tuan-tuan, dia tak dan nak mengelak. Sebab kapal besar ni tuan-tuan bukan macam steering kereta dengan steering motor. Pak Long oi, nak konah kanan terus konah kanan. Kapal ni nak konah kanan, dia punya pusing tu ambil masa. Jadi tak sempat nak elak tuan-tuan, rupa dah tersondoi bawah yang besar tu sampai karang kapal Titanic. Manusia macam tu lah, yang ternampak kat permukaan laut yang zahir 15, tapi sebenarnya yang dalam iceberg manusia ni 85. 85 ni ada 3 lapisan. Ada 3 lapisan. Banyak sikit teknikal dan ilmu tuan-tuan sebelum kita cerita realiti sikit. Tapi kena faham dia punya ilmu ni supaya senang nak matchkan dengan isu semasa dan realiti, supaya tak kena beli dengan Dajjal, tak kena jual dengan Dajjal. 3 lapisan manusia ni dibetulkan oleh cerita-cerita dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama, manusia ni 3 lapisan berlapis dia ada namanya sistem nilai. Dia boleh menilai yang ni baik, yang ni tak baik, yang ni bagus, yang ni tak bagus. Pergi kat masjid dengar kuliah bagus, cucuk langit masuk clubbing tak bagus. Lepak banyak kat kedai tom yam tak bagus. Kan, mengaji banyak bagus. Tu sistem nilai. Baca buku banyak bagus. Asyik main game dan media sosial tak bagus. Tu basic bagi manusia, namanya sistem nilai. Boleh menilai mana baik, mana buruk. Tu basic lapisan pertama. Tapi lapisan pertama pun dah goyang. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Iaitu anak-anak kita dinormalisasikan dengan perkara yang tidak normal. Sudah menjadi normal. Benda maksiat, benda jahat, dah kata relax lah semua orang. Tengok video lucah. Contoh, apa pula masalah tengok video lucah? Salah ke? Dia dah mula menormalisasikan benda maksiat. Semua orang kat sini tak pakai tudung. Tudung pun tak sempurna, pendek je, bukan tudung labuh. Apa masalah? Hang baik sangat ke?
Orang kat sini semua cakap mangkak, cakap pelak. Contoh lah tuan-tuan kan. Biasalah. Ini nak teguk-teguk apa pasal? Menormalisasikan benda yang tidak normal. Sistem nilai pun dah rosak. Itu lapisan yang pertama. Lapisan kedua, dia saling berkait. Rupanya nilai ini baik ditentukan oleh lapisan kedua, iaitu cara pandang. Cara pandang betul, sistem nilai betul. Cara pandang rosak, sistem nilai rosak. Rupanya cara kita melihat cara pandang ataupun bahasa canggihnya world view mempengaruhi nilai yang kita akan letakkan benda tu betul atau tak betul. Masuk cara pandang lagu ni lah tuan-tuan. Sebab orang kampung saya kata, what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu akan dapat. Macam kita mai kuliah tuan-tuan. Tuan-tuan lihat dan niat datang kuliah ni ada orang sebab nak makan kambing. Tak tahulah tuan-tuan. Katanya lepas ni ada makan kambing tak Imam? Wallahualam lah tuan-tuan. Dia mai tu bukan nak dengar ilmu tuan-tuan, tapi dia nak kambing. Cara dia pandang. Ustaz cerita pensi macam mana pun ilmu seronok, ngantuk. Tapi bila time hujung nak kata kambing, dia beratok tuan-tuan. Kambing siap bungkus balik, orang lain tak dapat. Sebab cara pandang dia kambing. Tapi tuan-tuan, ada orang dia mai kuliah ni, cara dia pandang, niat dia nak apa? Nak tengok lawak terkini, Maharaja lawak. Apa lawak ustaz yang best ni aku nak dengar. Dapat model baru cerita kelakar. Jadinya tuan-tuan, ustaz cerita ilmu dia buat mengantuk. Kambing dia tak beratok, tapi time lawak dia cantik lawak, bukan ilmu. Time lain mengantuk, time lawak segar. Sebab cara dia pandang begitu, maka tindakan dia pun begitu, hasil yang dia dapat begitu. Tapi ada orang ketiga tuan-tuan, dia main tuan-tuan nak ilmu sungguh. Ustaz buat lawak, dia muka ketat. Ada makan kambing, dia tak datang. Tapi time ada ilmu, benda baru, tak cukup kertas nak catat. What you see is what you get. Macam mana kamu melihat, begitulah yang kamu akan dapat. So tuan-tuan, yang mana di antara tiga tu? Mungkin orang yang keempat, layan je lah. Aku pun tak tahu aku nak apa. Kalau seronok, tak seronok sudah. Itulah yang kita akan dapat juga. Maka cara pandang membentulkan nilai. Okey. Itu lapisan kedua yang ada dalam badan manusia. Cara pandang pun dirosakkan oleh Dajjal dan dibetulkan juga dalam masa yang sama oleh surah Al-Kahfi. Baik. Lapisan yang ketiga yang paling kritikal tuan-tuan, yang dibetulkan oleh cerita-cerita surah Al-Kahfi yang ada dalam manusia, adalah yang dinamakan lapisan akidah, belief system. Ini paling dasar. Kalau tuan-tuan sebagai contoh, akidah ni betul, belief system betul, cara pandang pun betul, sistem nilai pun betul. Kalau akidah ni rosak, cara pandang pun rosak, nilai pun rosak, tindakan lagi teruk, habis. So akidah ni lagi kritikal. Tiga-tiga lapis ni tuan-tuan nampak ke tak nampak, anggap ada, memang ada. Diserang habis-habisan oleh Dajjal kepada diri kita, anak-anak kita. Maka surah Al-Kahfi merawat balik 85% tiga lapisan kat dalam badan kita ini untuk segak supaya boleh lawan Dajjal. Okey, kita balik kepada cerita Ashabul Kahfi tadi. Cerita Ashabul Kahfi ini juga tuan-tuan dia betulkan tiga benda ni. Semua cerita-cerita ni yang saya dah sebutkan tadi, 4 lawan 4, semua membetulkan dalaman manusia yang 85%. Yang pertama, membetulkan sistem nilai. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ini, cerita pula Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Ayat ke-9.
Dia membetulkan sistem nilai. Adakah kamu menyangka Ashabul Kahfi yang 7 orang ditidakkan 309 tahun, kemudian dihidupkan semula sebelum dimatikan sempurna, dan seekor anjingnya itu yang mengikuti Ashabul Kahfi ini adalah sesuatu benda yang pelik? Dia membetulkan nilai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar cerita orang tidur 309 tahun, kuku tak panjang, muka tak berkedut, lepas tu hidup balik setelah 309 tahun, tuan-tuan rasa ni benda pelik ke benda tak pelik, tuan-tuan? Orang biasa akan kata pelik, ajaib. Tetapi tiba-tiba Ashabul Kahfi betul kan? Dia kata tak pelik. Adakah kamu menyangka Ashabul Kahfi yang 7 orang ditidakkan ni bersama anjing dia 309 tahun adalah satu benda yang ajaib dan pelik? Allah cabak balik. Dah, dia lawan. Berlawan-berlawan, kita kena sejahterakan balik supaya kita juga cakap tak pelik. Sebab sekarang ini tuan-tuan, pemuja benda ajaib dan benda pelik sangat ramai. Orang kagum kepada benda pelik dan ajaib, tapi orang tak kagum dengan pencipta benda ajaib. Betul tak? Siapakah pencipta benda ajaib? Allah. Tetapi orang tak kembali kepada Allah. Allah manusia, dia hanya berhenti pada benda ajaib. Okey. Pemuja benda ajaib ni tuan-tuan sangat bahagia, mudah dibeli oleh Dajjal. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa contoh dia tuan-tuan? Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya bagi satu contoh. Saya ada bawa travel umrah tuan-tuan, mantap travel. Pergi umrah, pergi haji, singgah ke Jordan tempat saya belajar dulu. Bawa pula orang utara sebahagian tu, singgah dekat Ashabul Kahfi punya gua kat Jordan. Walaupun gua Ashabul Kahfi ni ada khilaf, ada yang kata kat Syria, kat Mesir, kat Jordan, kat Sepanyol pun ada. Tetapi yang mengikut naik turun matahari yang paling dekat adalah kat Jordan. Wallahu a'lam. Tak apa. Ketika saya jadi mursyid mutawif, saya pun habaklah kepada jemaah. Bila naik bas itu, sebelum sampai itu, tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi kita akan pergi ke gua Ashabul Kahfi. Seorang yang 7 orang yang pemuda yang ditidakkan selama 309 tahun, kemudian dihidupkan semula sebelum dimatikan Allah sempurna, kerana lari mempertahankan akidah di dalam gua daripada sebuah kerajaan yang tidak membenarkan rakyatnya untuk beriman kepada Allah. Semua orang rasa suspend. Saya pun kata, tuan-tuan, ada banyak tempat khilaf, tapi dikatakan yang paling dekat adalah di tempat yang kita akan sampai sebentar lagi. Semua suspend, tuan-tuan. Bila sampai kat tempat gua Ashabul Kahfi turun tu, ada seorang makcik tanya kat saya, tuan-tuan, Ustaz, ni ke gua yang sahabat kata tadi, 7 pemuda tidur 309 tahun tadi, ni ke Ustaz? Saya kata, ni lah makcik, oi, awak. Dia tak percaya, dia tanya 2 kali. Ustaz, ni ke gua yang sahabat kata ada 7 orang pemuda tidur 309 tahun, Allah tidakkan dia tu, kemudian hidup balik tu? Saya kata, ni lah makcik, oi, awak. Dia ambil, tuan-tuan, DSLR kamera, dia ambil bagai tak cukup tanah nak ambil kamera. Kecekik, siap selfie dengan aku. Kecekik. Masalah, tuan-tuan, bagi saya masalah. Ini nama contoh pemuja benda ajaib. Kagum kepada benda ajaib, tak kagum kepada pencipta benda ajaib, iaitu Allah. Patutnya tuan-tuan, orang yang macam tu dia kata, Ustaz, ni ke gua yang sahabat kata 7 pemuda tadi. Saya kata, ni lah makcik, oi. Ya Allah, besarnya kekuasaanmu. Selama ni aku dengar je cerita kat dalam Ashabul Kahfi, lah aku dapat jejak tanah tengok sendiri. Sujud syukur. Ni selfie tak habis. Tuan-tuan, dalam kita nak terjemahkan ilmu pemuja benda ajaib ni dalam ilmu kepenggunaan, ada tak? Ada. Lah ni ramai orang terpedaya dengan testimoni. Ni ilmu kepenggunaan. Testimoni ni ajaib ke tak ajaib, tuan-tuan? Pelik ke tak pelik? Pelik.
Contoh kopi, kita ambil mudah lah kopi. Ada seorang makcik ni dia pegang kopi. Makcik dah nak potong kaki semenjak minum kopi ni tak jadi nak potong kaki. Belilah yo. Contoh. Kita pun kata, "Ui, beli kopi ni. Boleh menghilangkan kencing manis, darah tinggi dan menambah tenaga MJ malam Jumaat." Makcik ni pula buat video tuan-tuan, dia tak jadi nak potong kaki. Kita berebut sebab testimoninya macam tu. Nanti dulu. Dia kena doktor sahkan kat kopi ni di klinik dengan ujian klinikal. Memang ada bahan menghilangkan sakit jantung, kencing manis dan boleh menambah tenaga malam Jumaat, barulah boleh percaya. Sebab tuan-tuan, bimbang tuan-tuan, kita akan diperdayakan dengan benda ajaib. Kepenggunaan Pak Mantelo, kalau tuan-tuan tengok, Pak Mantelo ni kalau zaman dulu ajaib tak ajaib? Skim cepat kaya. Sekarang bahasa mudahnya apa tuan-tuan? Scammer lah tuan-tuan. Tuan-tuan keluar harian Metro muka depan, 60% yang terpelajar, polis kata, terpedaya dengan scammer dan benda ajaib. Dia tak sebut benda ajaib lah, saya tambahlah. Scammer ni kan menjanjikan bulan bintang, menakut-nakutkan. Dia pun terpedaya, yang terpelajar tu 60%. Sebab apa? Benda ajaib. Sepatutnya kita tuan-tuan, benda-benda ajaib ni termasuk testimoni. Scammer, Pak Mantelo, skim-skim cepat kaya, testimoni produk. Nanti dulu kita letak break. Bukan tak boleh kagum pada benda ajaib, boleh, tapi seadanya. Tapi lebih kagum kepada pencipta benda ajaib, Allah. Satu. Kedua, saya nak tegaskan, kalau nak percaya dan iktiraf benda ni pun ajaib, jangan mudah terpedaya hanya dengan dakwaan dan testimoni. Trending, ramai cakap, tapi disebutkan dan dibetulkan cara pandang dan cara fikir. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Ayat selepasnya, ayat ke-15. Hendaklah datang kepada mereka bukti yang nyata, bisultanin bayyin, baru boleh percaya. Maknanya kalau kopi tadi, doktor kena sahkan dengan secara klinikal di makmal yang bertauliah, yang memang ada bahan boleh menghilangkan kencing manis, sakit jantung, baru boleh percaya. Scammer-scammer ni kita kena tahu, tak boleh mana-mana LHDN, polis, telefon dan minta nombor akaun dan sebagainya, minta surat mahkamah dan sebagainya hanya melalui telefon dan suruh bertindak. Tak ada, mesti ada ilmu. Kodak kita akan kena scam. Bukan mesti ramai benda ajaib trending. Tuan-tuan, trending adalah bentuk-bentuk benda ajaib. Sebab Dajjal pun datang dengan trending. Majoriti trending, ramai yang buat. Tetapi adakah Dajjal walaupun boleh jadikan syurga dan neraka, itu dan ini, menghidupkan orang mati, adakah kita nak percaya dia Tuhan? Mestilah tukar cara pandang. Bisultanim bayyin, dengan bukti yang nyata. Tuan-tuan, negara kita pernah jatuh kepada sebuah negara, negeri pun boleh jatuh hanya kerana dengan Dajjal punya permainan, trending, percaya kepada media sosial. Tuan-tuan merasakan benda tu pada PRU ke-14, disebabkan trending dan semua rasa macam bagus, semua kali negara jatuh, negeri pun habis. Faham tak faham ni tuan-tuan? Dajjal pun datang dalam bentuk trending. Tak boleh dia main ikut-ikut viral, dia mesti bisultanim bayyin. Ni cerita realiti satu lagi. Ada seorang makcik ni, makcik lagi, sebab memang pengikut Dajjal yang banyak perempuan. Bukan diskriminasi. Sampai dipesan oleh Nabi, kalau ada isteri dan anak perempuan, tolong ikat mereka. Bukan tanda kita benci, sebab sayanglah, sebab takut dia ikut Dajjal. Sebab Dajjal kan, sebagai contoh, tafsiran mudah, perempuan ni ada anak kecil,
Masa tu krisis makanan dunia, lapak dahaga, sampai Allah kata bertasbih je lah kepada Allah. Sahabat tanya, adakah tasbih tu menghilangkan lapak dan dahaga? Nabi kata tak juga, tapi cubalah bertahan daripada tak ada apa. Anak menangis. Tiba-tiba kat sana Dajjal kata, siapa ikut dia? Ada makan, ada minum, ada roti, ada nasi Arab. Anak menangis. Bang, tak apalah ikut Dajjal, tak tahan tengok anak ni. Macam tu sebab suruh ikat wanita. Begitu juga anak-anak, perempuan khususnya. Sebab memang tuan-tuan dibuat kajian, dua golongan ini, kanak-kanak dan wanita khususnya, adalah golongan yang mudah terpedaya dengan marketing. Marketing yang trending ini di media sosial, pembeli Lazada dan Shopee 90% adalah wanita. Dibuat kajian, orang membeli bukan dengan ilmu, orang membeli dengan cita rasa dan perasaan. Itu sebab lelaki ni kalau suruh beli, buat tak tahu, tukar sofa tak nak, tukar langsir tak nak, tak ada keperluan. Susah nak suruh lelaki ni shopping. Kalau isteri minta suami shopping nak teman, Allah, stres lelaki ni sebab dia beli apa yang perlu. Perempuan ni membeli dengan emosi. Emosi ni mudah dibeli oleh Dajjal. Tak apa. Maka cerita benak perempuan yang saya nak cerita tadi, dia ni tahajud tak tinggal, alhamdulillah. Sembahyang duha bagus. Dalam masa yang sama dia business woman. Tapi lagi dia dekat dengan Allah, tiba-tiba lagi merodom bisnes dia, lagi merodom bisnes dia, lagi merodom bisnes dia. Daripada dia berdoa minta kepada Allah, dia bertukar doa ugut Allah. Macam dia kata, ya Allah, lagi aku dekat dengan kau, lagi kau bagi aku merodom bisnes. Kalau kau betul maha berkuasa dan bijaksana, tunjukkan kekuasaanmu. Macam kurang sangat kekuasaan kat dunia ni, yang Allah tunjukkan langit, bumi, saintifik, nyawa, macam kurang. Dia terpaksa nak tengok benda ajaib. Ni saya kata pemuja benda ajaib ni, tunjukkan kekuasaanmu. Masa tu syaitan masuk tuan-tuan. Lepas dia doa, dia tidur malam, dia mimpi ada seorang yang dia dakwa, perempuan ni dakwa lah, Jesus Christ, Nabi Isa tuan-tuan. Kononnya dia datang dengan jubah putih, janggut putih tuan-tuan, bersinar-sinar warnanya tuan-tuan, suruh masuk Kristian tuan-tuan, agama yang menyelamatkan kamu. Terjaga daripada tidur, dia murtad betul-betul. Jadi Kristian tuan-tuan, lepas dia murtad, betul bisnes maju. Cerita benar tuan-tuan, saya tak sebut nama, tak tempat kat mana. Tuan-tuan, adakah daripada cerita tadi pengajaran moral of the story, marilah kita murtad berjemaah? Tak. Betulkan cara pandang. Jangan percaya dengan benda ajaib, tetapi dengan ilmu. Sebab tuan-tuan, dari sudut ilmu, mana boleh hujah dalam Islam ni dibina atas apa? Mimpi. Tak boleh. Mimpi pun ada 3. Mimpi daripada Allah. Biasanya mimpi orang-orang baik, orang-orang soleh, mimpi yang elok-elok. Kedua, mimpi yang tidak baik daripada syaitan, mimpi yang seram, mimpi yang menakutkan, ugut, kan, mati, seram. Ni syaitan. Yang ketiga, mimpi psikologi. Dah hari-hari beli nasi lemak dengan mak janda tu, confirm keluar dalam mimpi. Contoh, kita nak tahu jenis kita ni mimpi kategori 1 ke 2 ke ketiga, adakah mesin khas detect mimpi? Ada tuan-tuan? Mana ada mesin detect mimpi? Kita nak tahu mimpi kita jenis macam mana, mana tahu. Itu sebab Imam Nawawi kata, istikharah sekalipun, dia tak kata mesti nampak gambar. Dia kata, taisirul umur, Imam Nawawi kata, wa itmi'nanul qalb, dipermudahkan urusan ke arah yang kamu minta itu, dan tenangnya hati. Dia tak kata gambar nampak macam ni, tak mesti. Sebab syaitan dah manipulate. Sebab nak sangat benda ajaib, akhirnya betul dapat kononnya benda ajaib, kita pun tak tahu mimpi tu entah baik ke tak baik ke, mungkin syaitan juga. Macam kes orang-orang saka tuan-tuan, saka, tahu saka. Dia tak pernah belajar mengurut,
tak pernah ikut kursus mengurut, tiba-tiba dapat daripada mimpi orang pakai jubah putih janggut panjang, tiba-tiba habis mimpi boleh mengurut. Dia pun kata, oh, wali dah aku ni. Rupanya saka. Saka. Tak tentu juga. Oleh sebab itu kena dengan bisultanin bayyin, dengan bukti yang nyata. Tuan-tuan jangan mudah terpedaya. Itu sebab tambah pula zaman media sosial, tuan-tuan. Tengok isu vaksin, tuan-tuan, cukup. Habis kuca lana Malaysia. Seorang cakap main agak-agak teori konspirasi, seorang ada bukti. Orang tak nak juga yang ada bukti, orang nak juga yang konspirasi. Macam saya tak nak komen benda panjang kerana sensitif juga. Ada setengah tu tak apalah, tuan-tuan. Tapi itu dibetulkan sistem nilai tadi, benda ajaib. Jangan berhenti pada benda ajaib, tapi berhenti kepada pencipta benda ajaib. Yang kedua, mestilah kalau nak benda ajaib pun beriman pun dengan bukti yang nyata. Tuan-tuan, pemuja benda ajaib ni banyak bentuk. Kalau tuan-tuan ingat, ombak tsunami membentuk kalimah Allah. Ingat dulu, awan bentuk kalimah Allah, pokok yang rukuk. Tuan-tuan, saya bukan pertikaikan benda tu, itu sebahagian kekuasaan Allah. Tu saja, berhenti kat situ. Tapi kita tidak boleh jadikan itulah satu-satunya bukti kekuasaan Allah. Tak boleh. Sebab lepas ni, tuan-tuan, awan membentuk kalimah Allah. Lepas ni kalau awan bentuk salib, macam mana? Mari kita murtad berjemaah. Begitu. Tuan-tuan, tak payah nak tunggu awan bentuk kalimah Allah. Dari sudut ilmunya, kalau saintis tengok kaji tentang langit dan penurunan hujan, orang orientalis barat yang tak ada agama pun boleh masuk Islam syahadah. Kerana ilmu. Tuan-tuan, tak payah tunggu ombak tsunami bentuk kalimah Allah. Ilmu oceanografi, ilmu kelautan tu, kalau saintis kaji, dia tengok kebesaran Allah kait dengan Quran, mengucap syahadah, tuan-tuan. Itu baru ilmu yang genuine. Barulah tak mudah dibeli oleh dajjal yang betul ataupun dajjal buatan. Ni satu lagi cerita, boleh kan? Ingatkan 10 minit, terlama pula sikit lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya zaman tsunami, kalau yang Aceh apa semua tu 2014 ke, tuan-tuan? Ke 2004, aku tak ingat dah. Lama dah, tuan-tuan. Orang kampung mak saya dekat, nak sebut dekat ni payah pula, nanti orang teka pula, tuan-tuan. Tapi tak apalah. Di situ ada orang yang, tuan-tuan, kita nampak mata kasar macam bagus, tapi pemuja benda ajaib rupanya. Bila dia tengok masjid tak roboh, ombak tsunami bentuk kalimah Allah, kan? Lepas tu apa lagi? Kejadian-kejadian pelik. Macam-macam lah. Akhirnya, tuan-tuan, dia ni sembahyang Jumaat tak pi masjid surau, tak nampak. Setahun sekali datang masjid sembahyang raya. Tapi dengan kejadian tu dia insaf. Bagus ke tak bagus, tuan-tuan? Sekali imbah bagus. Tapi turning point dia tu bukan atas laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, bukan dengan ilmu yang kukuh yang surah Al-Kahfi betulkan cara pandang. Akhirnya betul ramalan saya. Dia pergi masjid, dia pergi sembahyang Jumaat, bagus. Tapi bertahan 3 bulan. Lepas tu melingkup balik, tuan-tuan. Jumaat mana, surau mana, masjid mana. Sebab asas ilmu dia sekadar begitu. Faham tak faham ni, tuan-tuan? Itu membetulkan cara pandang. Yang ketiga, barulah surah Al-Kahfi ini membetulkan akidah. Yang mana yang betul akidah? Sebab Ashabul Kahfi ini sendiri lari daripada orang yang nak ancam akidah. Dia pi, tuan-tuan, ke perkampungan dalam gua minta rahmat Allah. Sampai Allah bagi sesuatu yang sesuai dengan dia. Tengah pening, tengah wanted, satu negara kejak dia dan ligan dia. Tiba-tiba, tuan-tuan, Allah bagi tidur. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai dalam nama ya Allah, kurniakan aku rahmat dan bagilah setiap urusan aku terpimpin. Maka rahmat Allah dalam konteks itu, dia tidurkan 309 tahun. Itu rahmat Allah ketika itu untuk hilangkan masalah dia, dan Allah tetap jaga dia.
So malam ni siapa yang tertidur sebenarnya dia sedang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. So tuan-tuan, kita pun diajak secara tidak langsung daripada tadi, kalau masalah kita ni bertimpa-timpa macam Ashabul Kahfi dah tak tahu nak minta apa, mintalah rahmat Allah. Nanti pandailah Allah uruskan apa jenis penyelesaian masalah. Kalau Ashabul Kahfi dia bagi tidur, kalau tuan-tuan masalah bertimpa-timpa, mungkin dia bagi penyelesaian cara lain. Wallahu a'lam. Dan ketika itu memberi isyarat, zaman fitnah yang teruk ni, kita kena cari tempat-tempat yang boleh berlindung, kampung-kampung, kan, gua-gua, ibaratnya gitulah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Dan cerita dia berlindung kat gua ni pun bukan sengaja nak cari gua, tapi nak selamatkan akidah. Cerita menyelamatkan akidah. Dalam konteks praktikalnya, anak-anak kita pun kita kena ajar betulkan 3 layer ni. Ni ayat terakhir. Sebagai contoh, mereka isap rokok, kita kena guna 3 bahasa ni. Mula-mula kita tengok sistem nilai dah. Mat, oh, hang isap rokok, cikgu universiti, fellow universiti kata hang ditangkap isap rokok dekat kampus. Isap rokok ni bagus ke tak bagus? Kita nak tengok sistem nilai dia. Dia kata, abah, ya, saya mengaku rokok ni tak bagus. Sistem nilai dia clear, A. Kita jangan berhenti kat situ. Kita tanya, awak rokok ni tak bagus. Dia nak betulkan cara pandang. Nampak? Biasanya bila nak kata awak, kenapa? Dia mula start berfikir, tak bagus ni sebab doktor kata, dalil kata, Quran kata, baru ada asas yang kukuh. Budak-budak sekarang dia belajar ilmu, tak tahu sebab. A-nya banyak, for flat-nya banyak, tapi bila masuk ke dalam industri, apa yang hang tahu? Aku pun tak tahu. Kata for flat, A straight semua, tak tahu. Sebab dia jadi manusia yang robot, yang disistemkan. Ada loceng bergerak, tak ada loceng tak bergerak. So dia tidak faham apa yang dia belajar. Macam keldai, dia hafal telan, dimuntahkan kat kertas peperiksaan, dapat A. Apa yang hang belajar? Aku pun tak tahu. Jadi nak tukar benda anak-anak ni, bukan sahaja kata rokok tak betul, dia kena tahu kenapa rokok tu tak bagus. Maknanya dibetulkan cara fikir dan pandang. Dia kena bagi reason dan sebab. Tu latihan cara pandang. Lepas tu tuan-tuan barulah pergi lebih deep dan lebih dalam lagi. Agak-agaknya kalau hang mati kat kubur nanti, gila isap rokok, buat benda haram yang hang kata tadi, agak-agak hang syurga ke neraka, kena balun kat malaikat ke dapat dibukakan pintu syurga? Cuba jawab. Dia peluk K-pop. Peluk K-pop bagus ke tak bagus? Tak bagus, sistem nilai. Kenapa tak bagus? Kerana ini. Sistem cara pandang. Agak-agak kalau kiamat nanti, Nabi nak tak mengaku umat sebab hang cerita sangat kat K-pop sampai cium dan peluk dia. Agak-agak Nabi nak tak mengaku dia jadi umat, hang jadi umat. Itu akidah. So jangan berhenti je, man baca buku. Itu baru sistem nilai. Orang kafir apa boleh betulkan nilai anak-anak mereka. Kita kena lagi dalam. Kenapa baca buku ni penting? Tak habis kat situ. Agak-agak buku ni agak, bila kau jadi ahli ilmu, kau kat syurga nanti, kau kat dalam kubur nanti macam mana? Selamat ke tak selamat? Orang Islam kena sampai deep dan dalam akidah macam tu, barulah selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal yang sebenar datang pun kita boleh jentik telok. Dajjal dan tentera-tentera dia yang menyerupai Dajjal pun kita boleh tangkih. Tu baru cerita satu, Ashabul Kahfi. Belum lagi 3 cerita yang lain. Tu lain kalilah tuan-tuan, tak sempat. Tuan-tuan tengok saya pun macam ajaib je. Lebih baiklah aku berhenti tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan nampak saya bertukar jadi ketupat dan rendang. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan, untuk menambahkan sedikit kefahaman. Walaupun malam ni kita tak baca Yasin, baca surah Al-Kahfi dan tafsiran rangka dia. Sebenarnya surah Yasin pun bagus. Saya ada bawa sedikit tafsir surah Yasin dan kebangkitan ummah. Rupanya dalam Yasin ni banyak cerita tentang kebangkitan ummah. Yang cantiknya buku ni ditulis oleh Profesor Dr. Zawawi bin Haji Ahmad. Dia pernah jadi CEO Pondok Pokok Senar. Dia tulis tafsir ni, dan tafsir ni pula saya tengok tuan-tuan cantik tuan-tuan. Memang ahli dia. Lepas tu dia buat ikut bab.
ikut bab, dicetak oleh Yayasan Restu yang cetak Quran cantik tu kat Cyberjaya tu. Lepas tu dia bagi tafsir tu cantik, berwarna-warni, ada gambar siap tuan-tuan. Ni contoh gambar. Kelia bahang. Gambar dan cerita tentang kebangkitan ummah, sampai cover dia ada cerita Masjidil Aqsa. Antara saya cerita sikit kat dalam ni, dia kata ketika mana komunis dulu, Jepun dulu tak daftar ataupun kuasai tanah Melayu, ketika tu orang semua down. Ada yang kena pijak, kena masuk sabun, kena pancung kepala dengan Jepun, semua rendah. Ketika itu tuan-tuan, seorang ulama dia kumpulkan imam-imam masjid surau, imam-imam bilal-bilal surau untuk baca Yasin. Lepas mereka baca Yasin hari-hari tu, setiap malam dia ada timbul satu kekuatan dan akhirnya berani kamikaze lawan balik Jepun. Dan Jepun ketika itu antaranya tak sanggup menghadapi golongan yang berani mati. Dan akhirnya ada Jepun yang di ambush, diserang balas kerana kekuatan surah Yasin yang mereka baca. Dan memang ada cerita kebangkitan umat macam Habib An-Najjar. Cerita yang menarik, gambar yang begitu baik, dan menariknya harga tak masuk akal, murah gila tuan-tuan. Benda kualiti, murah gila, penulis bagus, hanya RM20 saja. Dan dimasukkan pula sebahagian dana itu untuk operasi Pokok Senar tadi, Pusat Islam College Islam Darul Ulum Pokok Senar Kedah. Daripada jualan buku ni, sebahagian dana tu kat situ, dan dapat pula buku yang berkualiti. Kebetulan saya semak-semak nak cerita apa malam ni kat Masjid Bukhari, nak kaitkan Yasin dengan Kahfi ni, tengok ada pula bahan. Saya kongsi benda yang baik dan jariah ni pada tuan-tuan. Kebetulan stok tak banyak, lebih kurang dalam 35 aja. Selain tuan-tuan dapat buku yang bagus ini, tuan-tuan dapat menyumbang kepada kebaikan ini lebih kurang 35 buku. Boleh dapatkan selepas Isyak ni di luar pintu masjid. Nanti kalau kat dalam masjid kata berurusan meniaga dalam masjid pula tuan-tuan, di luar pintu masjid tu ada saudara kita yang pakai baju biru ni yang kat tangan. Dia akan tolong tunggu dekat beg situ. Siapa cepat dia dapatlah tuan-tuan untuk kerja amal dan buku yang begitu baik ni. Dia boleh juga menambahkan kefahaman untuk kita ni bangkit. Sistem nilai kita betul, cara pandang pun betul, dan akidah pun mantap. Saya rasa cukup sekadar tu ya tuan-tuan. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah tu datang dari kelemahan diri sendiri. Maaf terkasar bahasa, terperli kata, tersindir rasa, terpanjang masa, hanyalah daripada hamba Allah yang dhaif lagi hina ni. Tuan-tuan maafkan saya tak? Maafkan aku boleh main pula. Kalau aku tak main dah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.